Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qira'atihi. Babu ma perkara yaqulu yang seseorang katakan. Idza apabila infadda berterbangan ataupun jatuh ataupun gugur lah. Inqadda gugur. Al-kaukab bintang. Melayu dia panggil tahib bintang. Jadi sekiranya kita dimaklumkan ataupun kita sedang nampak tahib bintang tadi. Dari apa yang Nabi arahkan. Rawayna kami meriwayatkan. Maksud Imam Nawawi kata kami meriwayatkan. Fi kitab Ibn Sunni. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Ibnu Mas'ud. Qala berkata. Umirna kami diperintahkan. Allah agar tidak. Nutbi'a. Mengiringkan. Ataupun mengikut absarana mata-mata kami. Al-kaukab bintang. Idzam qabba sekiranya jatuh. Sekiranya jatuhlah ataupun dia tadi terbang. Maknanya Nabi nak, maksudnya Ibnu Mas'ud nak bagi tahu sekiranya kamu ada taib bintang sedang melintas, jangan pandang. Sebab cahayanya amat kuat. Dia boleh merosakkan penglihatan. Itulah dia nak bagi tahu. Maksudnya yang terbaru maksudnya yang dapat dirakamkan baru ni dekat Rusia. Maksud pada 15 Februari memang taib bintang tu melintas dengan cahaya yang amat kuat. Lepas tu jatuh kan, banyak rumah-rumah yang rosak kan, cermin pecah apa segalanya. Kerana tekanan tenaga tadi tu. Jadi kalau kita tengok dalam video tu memang cahayanya kuat boleh merosakkan mata. Wa an naqula dan hendaklah kita berkata inda zalika ketika itu. Maksud bila kita dah nampak tadi, hendaklah kita berkata masya-Allah. Perkara yang dikehendaki Allah Taala. Maksud perkara yang kita lihat tu ialah kehendak Allah, perbuatan Allah Taala. La quwwata, tiada kekuatan. Illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana apabila kita baca sedemikian, kita berserah kepada Allah. Pertama, bila kita kata Masya Allah, itu redha. Ini kehendak Allah Ta'ala, redha. Maksudnya benda tu, bila benda tu jatuh, dia membinasakan kawasan tu. Ada orang mati, ada orang cedera. Jadi, apa saja berlaku pun kita nak kata Masya Allah, inilah kehendak Allah Ta'ala. Jadi, kena redha. Kalau kehendak kita, kehendak Zaid, kehendak Bakar, mungkin orang tertentu, mungkin kita boleh marah. Kenapa pula lontar benda meletup ni? Tapi kalau dah kita kata, Masya Allah, tak boleh kata apa, ini Allah Ta'ala nak. Itu dia punya ungkapan untuk menzahirkan rasa radiyatan mardiyah, redha. Lepas tu bila dah redha, kita kena kata, la quwwata illa billah. Kita kena beriktikad, aku tak ada kuasa untuk menghadapi ujian ni. Jadi tujuan kita tak ada kuasa tadi, minta tolong lah. Wahai Allah Ta'ala, selamatkan aku. Kan, wahai Allah Ta'ala, selamatkanlah rakyat, kan, selamatkanlah ahli tempatan, selamatkanlah manusia daripada ni taib bintang yang jatuh. Sambung. Dan itu ungkapannya lah, Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau daripada sudut kilat tu sendiri, kilat tu ialah panahan daripada malaikat kepada jin dan iblis lah.
Yalah, maksudnya. Maksudnya kita minta daripada Allah Ta'ala, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala hantarkanlah panahan dia untuk membersihkan kawasan tu. Masa ada satu ketika rumah keluarga juga yang lama, masa lama dulu lah. Di Batu Tiga ni. Masa saya kecil lagi. Memang rumah tu banyak hantu. Macam-macam hantu lah orang. Orang pun tak nak duduk. Tapi dah ayah saya duduk. Lepas tu satu hari tu masuk kilat macam tu lah. Masuk ikut kilat tu, masuk ke pintu depan, keluar ke pintu belakang. Lepas tu tak ada hantu. Apa segala jin kacau semua hilang. Sebab kilat tu dah masuk. Maksudnya senjata malaikat tadi tu dah masuk. Menghalau, membunuh segala benda-benda gangguan tadi. Sambung. Babu bab. Tarki meninggalkan. Al-isyarati isyarat. Isyarat ni mana menunjuk dengan jari. Wan nazar memandang. Ilal kaukab kepada bintang. Wal barq dan kilat. Fihi padanya. Jadi hadis sebelum ni dia bincang apa nak cakap. Cakap ni ialah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua ni nak bincang jangan tunjuk dengan tangan. Fihi pada permasalahan ini al-hadisul mutaqaddimu, hadis yang telah lalu. Fil babi qablahu, pada bab yang sebelumnya. Maksudnya jangan memandang kepada tahi bintang tadi kerana boleh merosakkan mata. Wa rawasy Syafi'i, meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah fil dalam kitab bi isnadihi, dengan sanad Imam Syafi'i. Amman la yuttaham, daripada perawi yang tidak ditohmah. Perawi sini yang dimaksudkan ialah Ibrahim ibn Yahya. Maksudnya Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Ibrahim bin Yahya an Urwata, daripada Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhuma qala, idza ra'a, apabila melihat, ahadukum, salah seorang daripada kamu, al-barqa, kilat, awil wadqa. Dia wadqa ni pun dia ada beberapa makna. Tapi salah satu maknanya kilat juga. Satu Imam Nawawi dalam tajuk tu dia sebut barq saja, kilat. Apabila kamu melihat kilat, fala yushir ilaihi, jangan kamu pergi tunjuk dengan tangan. Wal yasif, kamu sifatkan saja. Wal yan'at, kamu ceritakan bentuknya macam mana. Oh, dia datang tu kat sebelah kanan kita. Kan, maksudnya cahaya yang amat kuat. Jangan pergi tunjuk. Qala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i, walam tazalil arabu, sentiasalah masyarakat Arab, takrahuhu, tidak menyukainya. Maksudnya tidak menyukai menunjuk dari itu. Menunjuk dengan jari kepada kilat yang sedang berlaku tadi. Jadi maksud kalau kita baca dalam syarah, maksudnya ada beberapa pendapat lah tentang larangan tadi. Mengapakah Nabi SAW melarang kita manusia pergi tunjuk kilat tadi. Jadi kalau kita tengok dalam beberapa kajian, sebagaimana contohnya, dinyatakan bahawa terdapat sistem elektrik di dalam tubuh manusia. Maksudnya kenyataan pakar bedah otak dan saraf lah. Dr. Azmi Alias, dia kata dalam diri kita ni ada sistem elektrik. Dia kata tubuh manusia mempunyai sistem elektrik yang paling canggih. Jika nak dibandingkan dengan telefon, TV, kereta, manusia ni paling canggih. Jadi, bila kita ada elektrik dalam kita, bila kita pergi tunjuk macam ni, kita seolah-olah menyedut. Kita bagi hubungan kepada kilat tadi supaya hantarkan tenaga tu kepada aku. Kalau hantar tenaga tu kepada kita, memang berkecai lagi. Lepas tu Nabi kata, kamu ni, badan kamu tak kuat. Kan, kita belum ada kemampuan nak menanggung tenaga elektrik yang lebih. Takut kalau kita tunjuk tadi, sekejap lagi, sebab tangan kita ni dia ada tenaga yang tak nampak.
Bila kita halakan ke sana, sebab tu Nabi kata bila kamu tawaf, kalau Hajar Aswad tu jauh, kamu lambai je. Maksud kita lambai tu akan ada tenaga yang pergi, menghubungkan antara Hajar Aswad tu dengan kita. Jadi tenaga tu masuk dalam tangan. Jadi bila kita halakan tangan kepada kilat, kita seolah-olah menghubungkan kilat tu dengan kita dengan tali. Habis kalau dah kilat tu sampai kat kita, memang kentung lah kejap lagi. Tapi kalau kekasih-kekasih Allah, kilat ke api ke, dia tak jadi apa. Nabi Ibrahim campak dalam api pun tak terbakar. Kenapa? Itu semua pada mereka terselamat. Tapi kita yang orang biasa ni. Dan Nabi kata, jangan isyarat. Takut isyarat kamu tu sebenarnya panggil benda tu datang. Bila benda tu datang, bahayanya pada kita. Itu panduan lah daripada Nabi SAW kepada manusia. Bab yang terakhir sekali kita baca lah. Ma yaqulu, apa yang dikatakan. Iza sami'a, sekiranya seseorang mendengar ar-ra'ad, guruh. Rawaina, kami meriwayatkan fi kitab Tirmizi bi isnadin dhaif. Ani Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi SAW, idza sekiranya sami'a, mendengar sauta, suara, ar-ra'd, guruh, was-sawa'iq, sambung. Qala, maksudnya kalau berlaku guruh dan petir ni, Nabi SAW bersabda, mengajar kepada Allahumma, wahai Allah, la taqtulna, jangan kamu membunuh kami, bi ghadabika, dengan kemurkaanmu, wala tuhlikna, jangan kamu binasakan kami, bi azabika, dengan azabmu, wa afina, dan selamatkan kami, qabla dzalika, sebelumnya. Wa rawaina, kami meriwayatkan. Itu doa lah maksudnya. Dia nak memberitahu suara yang kuat dari itu ialah penzahiran kemurkaan Allah. Maksudnya kalau hujan turun, tumbuh-tumbuhan, itu penzahiran rahmat. Tapi kalau ada bunyi-bunyi yang kuat, yang menakutkan, itulah penzahiran kemurkaan. Jadi kita sekarang ni 24 jam, kita hidup dengan tu je. Dengan melihat rahmat ataupun melihat ketakutan. Contohnya kita tengah jalan, kita tengok, ada, yazubillah, kemalangan. Minta lindung. Itu Allah telah menzahirkan ketakutan. Tapi kalau kita tengah jalan, nampak pokok-pokok cantik, itu Allah telah menzahirkan rahmat. Jadi sentiasalah kalau menzahirkan rahmat, doa lah, Allahumma rahamni. Kalau nampak takut ni, baca ni, jangan bunuh kami dengan kemurkaan kamu. Dan benda tu sentiasa. Sekarang ni lagi senang sebab apa? Sebab bila kita tengok saja berita dunia tu, sekejap kita tengok seronok, sekejap tengok takut. Sekejap tengok perang, sekejap tengok banjir kilat. Sekejap tengok gempa bumi, yang puting beliung. Jadi sebenarnya, Allah menzahirkan kemurkaan dia. Tujuan dia supaya kita doa lah. Dia naknya kita berdoa. Doa, minta rahmat pun minta lindung pun minta. Dia minta dua-dua sekali. Lepas tu bila kita baca Fatihah, Rahman Rahim Malik. Rahman Rahim tu dia suruh minta rahmat. Aku kan Malik Yaumiddin, tak takut ke? Aku memiliki hari pembalasan. Itu dia suruh minta lindung. Jadi sentiasalah minta rahmat dan minta lindung. Jadi salah satu penzahiran ketakutan ialah bunyi tu, bunyi yang amat kuat. Jadi bila kita tengok kan, tengok berita tu bagus. Kalau tengok ada berita gembira, syukur. Tengok lagi, Allah, banyak nyawa mati, minta lindung, minta Allah Ta'ala selamatkan. Itu dah kerja tu. Tapi kalau tengok saja, lepas tu tutup TV, tak ada faedah. Maksud kita tak melihat dengan Tuhan. Kita tengok gambar saja, Tuhan tak ada. Tapi kalau kita tengok gambar, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala gembira, Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala rahmat. Kita berhubung gambar tu nak bagi ingat Tuhan je. Maksud tu zaman kita ni senang. Sebab zaman dulu,
nak tengok semua tu kena pergi jalan jauh. Nak tahu ada bencana di satu kawasan, kena pergi tengok. Tak tengok, baru dapat tahu. Lepas tu mana ada berita boleh sampai sekelip mata. Sekarang ni nak dekat dengan Tuhan ni lagi senang. Tapi gangguan pula lagi banyak. Orang dah tak ingat pada Tuhan. Warawaina, dan kami riwayatkan. Lepas ni mungkin kita berhenti dulu. Bil isnad, sebab panjang. Bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Fil Muwatta, dalam kitab Muwatta. An Abdullah bin Zubair, daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Zubair, idza sami'a ar-ra'da, apabila mendengar petir, tarakal hadis, dia meninggalkan periwayatan hadis. Wa qala, dan dia berkata, subhana, penyucianku, allazi, kepada Allah yang yusabbihu, bertasbih, ar-ra'du, petir, bihamdihi, dengan memuji Allah. Tasbih serta memuji. Wal malaikatu, dan malaikat. Min, kerana khifatihi, takutkan Allah Ta'ala. Ni dia bagi tahu maklumat sebenar. Maksudnya bila kita mendengar bunyi tadi, bunyi itu melambangkan apa? Bunyi itu melambangkan petir dan malaikat takut kepada Tuhan. Bunyi tadi kata ni, mereka, bunyi itulah tasbih malaikat. Tasbih malaikat dan pujian malaikat. Tapi soalannya, kenapa tasbih kuat sangat tu? Kenapa puji Allah kuat sangat bunyinya? Jawapannya, min khifatihi, kerana takutkan Allah Ta'ala. Jadi tu kita bincang tadi, kalau malaikat pun takut kemurkaan Allah Ta'ala. Malaikat sendiri ada yang sujud tak bangun-bangun, takut kepada Tuhan. Ada malaikat yang mandang kepada aras saja, tercengang-cengang kerana takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa pula kita tak takut? Jadi bunyi tadi memang kita bincang, bunyi itu nak menzahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa qala wa rawal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma dia nak dibincangkan macam mana nak dapat takut tadi. Dalam Quran kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah Ta'ala ialah orang yang mengenal Allah saja. Ulama tu maknanya al-arifuna billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita baca sikit lagi. Sama je hadis ni. Warawal Imam Syafi'i, yang meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil bi isnadihi sahih, dengan sanad Imam Syafi'i yang sahih, an Taus, daripada Imam Taus, al-imam tabi'il jalil, imam dari kalangan tabi'in yang amat agung, radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu, sesungguhnya Imam Taus berkata, idza sami'a ar-ra'd, apabila dia tadi mendengar petir tersebut, dia kata, subhana, maha penyucianku, man, kepada Allah yang sabbahta, engkau bertasbih, wahai malaikat, lahu, kepadanya. Ini keagungan Imam Taus. Maksud bila petir berlaku, dia nampak malaikat. Dia nampak malaikat mengeluarkan suara. Jadi dia tak kata hebat malaikat. Dia kata maha suci Allah yang kau tadi malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi perbuatan Imam Taus ni sama dengan ayat Quran tadi. So ayat Quran memang kata malaikat yang bertasbih kerana takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ka'annahu, seolah-olah dia yazhabu, mengisyaratkan, ila qaulillahi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, sesungguhnya petir tadi bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud Imam Taus, dia melihat petir, guruh, apa segala itu sebagai benda hidup. Benda hidup yang dia bercakap dengan benda tadi tu.
Maksudnya dia melihat penzahiran Allah pada peti, kilat, bunyi, apa saja benda yang terzahir di depannya, dia boleh bercakap dengan benda tersebut dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai benda tadi memuji Allah Taala. Wa zakaru, dan mereka menyatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma kunna ma'a Umar radhiyallahu anhu fi safar. Kami bersama-sama dengan Sayyidina Umar pada seketika musafir. Fa asabana, maka menimpa kami ra'dun, petir, wa barqun, kilat, wa baradun. Barat ni maknanya hujan batu. Dia turun ketul tadi. Faqala lana Ka'ab, maka berkata kepada kami Ka'ab al-Ahbar, salah seorang daripada sahabat tadi. Man qala hina yasma'u ra'd, siapa yang berkata tak kala dia mendengar petir. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi salasan. Baca Al-Quran ni lah. Baca ayat tadi 3 kali. Tak, dia ayat ni wa yusabbihu ar-ra'du. Ayat Quran yang dekat atas tadi tu, surah Ra'd ayat 13 tadi. Dia tak ada subhana man. Ayat Quran ialah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Cuma kalau kita nak gunakan sebagai amalan, ambil daripada kita tambahkan kalimat subhana man tadi. Penyucianku kepada dia yang bertasbih, ar-ra'd bihamdihi, dan malaikat-malaikat kerana takutkan. Baca tu 3 kali ya. Nescaya ufiya, diselamatkan. Min zalika ar-ra'd, daripada demikian. Ar-ra'du petir. Faqulna, maka kami pun berkata. Fa'ufina, maka kami diselamatkan. Dia macam tu Haji kata lah. Maksudnya, kalau orang tadi dia tak pernah tengok, dia tak pernah tahu pun benda tu bahaya. Tapi panahan petir tu banyak berlaku. Panah kepada pokok tumbang, panah kepada benda rosak. Ujian tu terlampau banyak. Bahaya tu banyak. Cuma tanggungjawab kita ialah apabila melihat sesuatu bahaya, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Nak minta lindung, minta selamat. Yang paling bahaya sekali contohnya apa dia? Bawa kereta tu lah. Bawa kereta tu ialah satu benda yang bahaya. Sebab itulah kena sentiasa minta lindung kan. Allah Ta'ala selamatkan aku. Bawa kereta pun bahaya. Makan pun bahaya. Makan kan kalau tercekik, tak kena gaya, boleh menyebabkan bahaya. Jadi salah satu lagi bahaya yang orang sekarang ni dah tak peduli, ialah kilat, petir segala ni lah. Maksudnya kilat tengah kuat pun dia tengah lalai lagi buat maksiat. Kan, kalau guruh bunyi pun, kilat macam mana cahaya kuat pun, kita masih lagi buat benda-benda yang lalai. Jadi itu yang tak sepatutnya lah. Jadi tujuan nak diajar ni supaya kita berhubung dengan alam semesta tu. Apa yang Allah Ta'ala zahirkan pada alam, kita kena bertindak balas. Kalau yang baik, bersyukur Allah Ta'ala turunkan hujan. Kalau dengan bunyi-bunyi takut ni, Allah Ta'ala minta lindung. Dan itu nak diajarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar ni. Al-Azkar ni maknanya ingatan. Zikir-zikir ingatan kepada Allah Ta'ala. Jadi semua ni lah sudut kita berhubung dengan Allah. Bertasbih, berdoa dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Semua qala bab ma yaquluhu idza nazala al-matar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa وللمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم. Ditangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, selawat dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna.